Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada bahagian 1.4 rangsangan dan gerak balas berhadap haiwan. Okey, jom kita lihat lebih terperinci. Objektif kita sebelum ni adalah untuk memahami rangsangan dan gerak balas dalam manusia dan kemudian tumbuhan. Kita dah tahu apa itu tropisma, apa itu gerak balas nasib. Dan sekarang kita nak melihat bahagian haiwan pula, iaitu apakah itu penglihatan stereoskopik, monokular dan pendengaran stereofonik. Ini adalah rangsangan-rangsangan bagi haiwan. Okey, habis conteng. Padam. Okey, so kita dah nampak dari segi amnya. Inilah dia, ya. Apa itu yang kita nak hadap. Okey, monokular, dalam mangsa dan juga pendengaran. Okey, mudah saja, lebih mudah daripada dua bahagian ini, ya. Okay, jom kita teruka. Sebelum itu kita fokuskan apakah fokus yang kita nak capai adalah pertama menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan dan pendengaran haiwan. Penglihatan dan pendengaran kita nak kenal pasti. Kedua, kita nak lihat berkomunikasi dengan mengenai bagaimana organ diri ini boleh menjamin kesinambungan haiwan. Apakah hikmah Allah SWT menjadikan diri ini supaya haiwan ini dapat meneruskan kehidupan di muka bumi. Kita lihat ciptaan Allah ini pada makhluknya. Okey, jom. Kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Kita nak fokus tadi, objektif pertama adalah stereoskopik dan monokular. Apa benda tu? Penting ke kedudukan mata ini kepada manusia dan haiwan? Penting ke cara Allah meletakkan, the design of our creator, design kita punya mata secara stereoskopik dan monokular ni, ada ke bezanya? Okay, jom kita lihat apa bezanya. Okay, nampak tak burung hantu ni? Kan? Penglihatan apa ni? Manusia dan haiwan seperti kucing dan burung hantu mempunyai sepasang mata terletak di hadapan kepala. Ini dipanggil stereoskopik. So, kita ada penglihatan stereoskopik. Kenapa manusia adalah penglihatan stereoskopik? Okey. Haiwan seperti tikus, ayam dan anak pula mempunyai sepasang mata yang terletak di sisi kepala. Apa hikmahnya Allah ciptakan haiwan ni terletak di sisi kepala mata dia? Kenapa tak sama je? Apa hikmahnya? Okay, jom kita lihat. Apa itu penglihatan stereoskopik dan penglihatan monokular secara gambar aja? Okey, kalau penglihatan stereoskopik ni, medan penglihatan penglihatannya, ya, nampak? Medan penglihatan dia lebih banyak yang bertindan. Maka boleh lebih fokus. Dia scan 2 kali ni. So, medan penglihatan stereoskopik ni lebih luas. Manakala pertinggian bagi penglihatan monokular ni lebih kecil. Kenapa, ya? Apa bezanya? Kenapa pada haiwan tertentu, ya? Kenapa pada haiwan pemangsa? Kenapa haiwan mangsa? Mangsa keadaan, ya. Okey, jom kita tengok perbezaan ni. Okey, perbezaan penglihatan monokular dan stereoskopik ni dengan kita menggunakan kenyataan. Okey, stereoskopik. Okey, kedua-dua mata terletak di hadapan kepala. Dua-dua letak di hadapan kepala. Okey. Kemudian, keluasan medan penglihatan kecil. Medan penglihatan ni kecil. Tak nampak tepi-tepi. Tak nampak. Tetapi, medan penglihatan yang bertindih banyak. Medan penglihatan bertindih memberikan penglihatan dalam bentuk 3 dimensi.
Imej 3 dimensi yang terbentuk di dalam medan penglihatan bertindih membolehkan haiwan atau manusia. Manusia sama dengan ni ya. Menganggar jarak, saiz, kedalaman objek dengan lebih tepat. Berbanding dengan molekula. Okey, nanti kita tengok. Apakah kelebihan penglihatan stereoskopik ni? Membantu keupayaan menganggar jarak yang lebih baik. Membantu haiwan pemburu. Ada hikmah rupanya Allah ciptakan mata kita ni di hadapan. Kan jalan-jalan terlanggar batu kan, tak nampak. So penglihatan kita lebih jelas, lebih luas. Dan penglihatan untuk stereoskopik ni biasanya untuk haiwan pemangsa supaya dia boleh anggar jarak di mana makanan dia. Okey, manusia dan kebanyakan haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik. Tapi kesianlah kan haiwan mempunyai penglihatan molekular. Ada hikmah kenapa penglihatan mereka diciptakan Tuhan bagi seperti ini. Sebabkan mereka mangsa. Jadi kita tengok. Kedua-dua mata terletak di sisi kepala. Keluasan medan penglihatan lebih besar. Lebih besar tau. Medan penglihatan nampak lagi luas daripada ni. Tujuan dia supaya dapat melarikan diri. Kan? Okay. Medan penglihatan yang tidak bertindih atau bertindih sedikit sahaja, maka imej yang terbentuk adalah 2 dimensi. Maka ia susah sikit nak anggar jarak, saiz dan kedalaman. Tetapi medan penglihatan yang luas yang Allah jadikan ni membolehkan haiwan mengesan musuh, pemangsa. Dia boleh kesan pemangsa yang mungkin datang dari mana-mana arah. Nampak tak Allah ciptakan adil, luas, jadi nampak dari semua arah musuh. Agaknya kan, kalau kita manusia ni ada medan penglihatan macam ni, kita nampak kawan kita ngumpat kita. Okay, hashtag kaitan. Okay, so kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan molekular. Okay, tapi betapa hebat yang ciptaan Allah ini, penglihatannya mempunyai medan penglihatan yang besar. Okay, so seterusnya itu penglihatan. Sekarang kita nak lihat kepada pendengaran. Kan kita ada objektif yang seterusnya, pendengaran. Okey, pendengaran ni apa pula ya? Pendengaran. Okey, pendengaran. Kepentingan manusia dan haiwan yang mempunyai sepasang telinga. Pendengaran stereofonik ini pendengaran yang menggunakan kedua-dua belah telinga. Stereofonik, kedua-dua belah telinga. Pendengaran membolehkan kita tentukan arah dan bunyi. Kalau dalam gelap pun kita boleh tahu bunyi itu datang daripada mana dengan lebih tepat. Pendengaran stereofonik juga membantu haiwan mangsa menentukan lokasi pemburu dan melarikan diri. Okey. So, jom kita lihat kepada pada bahagian yang seterusnya ya. Okey. So, apakah kepentingan stereofonik? Menentukan lokasi dan sumber. Okey. Berdasarkan gambar rajah tadi, telinga lebih dekat dengan sumber bunyi. Telinga kanan menerima bunyi lebih awal dan lebih kuat daripada telinga sebelah lagi. Perbezaannya adalah masa kekuatan bunyi dan yang diterima oleh kedua-dua belah telinga. Okey. Bagaimanakah telinga berfungsi sebagai diri penglihatan bagi orang buta? Bayangkanlah, kita tak payahlah jadi buta, tapi kita boleh tutup mata kita. Kita boleh tahu arah bunyi. So, kita boleh pergi ke arah bunyi. Mak kita panggil dan kita tutup mata pun kita boleh datang kat mak kita kan. Tapi kalau tutup hati, memang kita tak akan datang lah kalau mak kita panggil. Beza kan? Okey, so jadi seterusnya kita lihat frekuensi bunyi ini berbeza. Okey, julat frekuensi. Frekuensi ni maknanya haiwan berbeza dapat mendengar bunyi yang
peak frekuensi berbeza. Kalau tikus 200 hingga 80 Hz saja. So kalau dolphin dia boleh dengar pendengaran di sejauh tu. Nampak tak hebatnya Allah SWT jadikan ya. Tapi frekuensi bunyi yang dapat dikesan oleh telinga manusia terhad hanya kepada 20 Hz hingga ke 20,000 Hz. Okey? Okey, tak macam dolphin ni 100. Tak macam anjing ni. Boleh dengar dengan sangat jelas. Okey, macam mana pula haiwan dalam lautan boleh dengar bunyi? Boleh berinteraksi antara satu sama lain? Okey, nanti kamu scan ya link QR ni. Boleh tengok elektrik belut macam mana. Haiwan seperti semut, ular, katak dan burung dipercayai dapat meramal gempa bumi. Ahli sains sedang mengkaji jenis rangsangan yang dikesan oleh haiwan tersebut sebelum gempa bumi melanda. Ni dia punya fakta sains ya. Okey, gerak balas terhadap rangsangan lazimnya menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Maksudnya, haiwan ni juga bergerak balas terhadap bunyi antara sesama lain, kan? Organ diria dan gerak balas haiwan ini penting untuk kesinambungan. Sebagai contoh, dia nak jumpa kawan-kawan dia, kan? Garisan organ diria pada garisan literal ni ada dalam bio, nanti kamu akan belajar dengan lebih detail. Dan penghasilan medan elektrik ni dapat mengesan apa-apalah ya dalam laut, kan. Untuk dia berkumpul sesama mereka pula sesama spesies dia pun. Dan pengeluaran feromon. Feromon ular pun mengeluarkan feromon dia. Okay, so jadi kesimpulannya, organ diria sangat perlu organ diria untuk mengeluarkan bunyi feromon ni dan sebagainya, penting untuk kesinambungan haiwan di dalam bumi. Okey, itu sahaja. Jadi kita dah lihat pendengaran stereofonik penting, dan juga kita dah lihat tentang berjulat frekuensi, dan seterusnya adalah penting ke organ diria ni untuk kesinambungan haiwan? Ya, penting. Okey, jadi itu sahaja untuk pendengar rangsangan dan gerak balas dan kepentingannya pada haiwan manusia. Okey, assalamualaikum.